Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa qaddara lahum aqdara, dan mentakdirkan ia Allah bagi mereka itu makhluk akan segala qadar. Matang seterusnya, wa qaddara lahum aqdara, artinya dan mentakdirkan ia Allah bagi mereka itu bagi makhluk akan segala qadar. Dikendaki dengan qadar itu barang yang menghukum oleh Allah Ta'ala dengan barang dari segala pekerjaan. Menyebut oleh musannif ini pengarang bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan segala makhluk setuju dengan yang ditentukannya Allah dengan iradatnya Allah pada azali lagi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Artinya, dan ia menjadikan Allah Ta'ala akan tiap-tiap suatu daripada yang baru, maka mensakap, yakni mengqadar ia Allah akan dia akan suatu dengan tempat dan masa dan segala ukuran dan maslahah dan lainnya. Dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, qaddarallahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Artinya mempelarikan Allah Ta'ala akan qalam atas lauh mahfuz dan menetapkan ia Allah padanya pada lauh akan segala pekerjaan yang dihukumkan atas makhluk sebelum menjadikan ia Allah akan langit dan bumi dengan 50,000 tahun. Artinya antara mentakdirkan dan menjadikan makhluk itu masa yang sangat panjang. Baik, benda makna qadar, beriman dengan qada dan qadar. Qadar ialah hukum Allah atas segala yang berlaku. Kaya, miskin, untung, rugi, sakit, sehat, segala-gala yang berkait dengan makhluk yang diterima oleh makhluk dikatakan sebagai qadar. Qada tu hukum tu. Datang hukum, rebah, rebah tu hukum. Qadar tu qadar banyak mana. Semua tu siap berlaku dah. Kalau laju pun accident, slow pun accident. Pasal tak boleh lari daripada qada dan qadar. Dalam hadis, 50,000 tahun sebelum jadi langit dan bumi telah pun ditulis pada lauh mahfuz. Sebelum tulis pada lauh mahfuz, azali lagi tak ada permulaan, Allah tahu segala dah yang berlaku mengikut tarikh masing-masing. Dan yang kata 50,000 tahun, 50,000 tahun iaitu yang ditulis oleh malaikat pada lauh mahfuz. Nampak? Jadi lauh mahfuz ni tepat tulis segala kejadian. Sebelum tulis, Allah tahu dah, tetap dah. Sebab tu kita kata yang baik, bila baku hak baik, maka daripada Allah. Maka hak tak molek daripada kita. Padahal Allah belaka. Belum langit bumi 50,000 tahun tu tulis dah hak dia belaka. Tu atas jalan beradab. Cakap baik, budi bahasa dengan Allah. Padahal kullum min indillah, semua daripada Allah. Hak molek uduh daripada dia belaka. Hak tu hakikat. Dah kita bercakap ni syariat. Kalau hak tak molek, kata kita dah tak molek. Kalau molek, hak Allah beri. Faham? Sebelum jadi langit dan bumi 50,000 tahun tulis dah. Orang ni beranak berapa orang, anak dia berapa orang, ada jadi postman, ada jadi group besar, ada jadi doktor, ada jadi JKK. Ada mari. Bateri baru. Tu baru je. Ingat tak ada ni. Tu sebelum jadi langit dan bumi tulis dah. Bila tulis dah, maka berlapang dada lah. Tu tujuan belajar. Bukan belajar tentang sifat Allah,
belajar berkenaan mengenal Allah supaya nak buat pandai cakap saja. Buat amal. Nak bila berlaku dah nega tak jadi lagi, pulang pada Allah. 50,000 tahun tulis dah. Aku tak berjaya hari ini. Tapi mana tahu kau ada hak tulis pula 50,000 tahun dulu aku akan berjaya esok hari. Tu orang beriman. Jadi berlapang dada dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Sehingga ulama-ulama kalam kata siapa hak uduh pun terima juga. Aku jadi jahat gini, Tuhan tentukan aku jadi jahat, jadi peropok je. Aku redha. Bukan redha maknanya buat jahat. Redha ni ketentuan Allah. Faham? Maka hak akan datang. Hak akan datang tu kita berusaha. Batu orang miskin redha sukanya, bukan suka dia miskin. Warna senyum moy pak mak. Senyum orang ngajar malang kata kena senyum moy, kita miskin senyum. Bukan gitu. Maknanya redha Tuhan beri kita miskin lagi, tak senang macam orang lain, ketentuan daripada Allah, aku tak marah sikit pun. Ada pun miskin bukan kita suka, kita nak kaya lah pula. Maka kita pun berusaha. Tujuan belajar. Senang ni. Ni awak cakap saja ilmu tauhid perang. Tak berjaya nak marah, berjaya senyap. Faham tak? Bayar gedar laku senyap tokek. Nampak senyum mewek tokek. Gedi tangan gendam atas meja. Orang tak apa nak mari. Ada orang bertanam besi cekok. Orang main sihir. Orang kena kedar. Jadi bila senang, dialah. Kalau tak senang, orang lain dah. Jadi belajar tauhid, belajar akidah, supaya kita pasangkan akidah itu dalam hati kita. Bila kita belajar dalam lain, Tuhan tetap belaka dah. Maka putus tunang, relax, cool je. Puan kata mari, tak jadi lah, putus. Nampak? Tak ambuh lah, putus semula. Tak kalut lah. Dah dengar dah ni 50,000 tahun. Jadi senang hati tau. Senang hati ni apa nak terjun laut, nengung atas batu cenering. Baru putus tunang. Puan bukan seorang. Bukan maknanya atas tahun seorang turun puan daripada planet Mareh. Lepas tu boleh tak boleh payah dah tunggu putus pula. Ambil sabar. Faham? Dengar atas batu pelabuhan. 4 hari 4 malam makan cekedi. Ni bukan seorang puan. Sekali apa? 3 buah bah kali siapa. Tengok hari Sabtu, bah kat tape, bah orang berang, bah dungung. Nampak? Lelaki dak mana puang kali siapa, apa jebok-jebok turun bah. Dah susah apa? Maknanya Tuhan putus dah. Maknanya dah tunang 8 tahun, tapi Tuhan tentu dah suruh putus hari ni. Aku terima lah. Tak payah balas lah. Berbaik-baik lah. Cari hak lain pula. Siap belaka dah. Maknanya siap belaka dah ni, dah tahu kita tak payah usaha. Dah payah usaha jadi Jabariyah pula. Dia selewing kot ni, qada qadar. Dia kata tetap belaka dah, kita dah payah usaha dah. Kita tetap belaka dah. Tak usah kata dunia, syurga neraka, tetap dah, betul? Allah Ta'ala dah bagi dia, ada dah dalam ilmu dia, siapa masuk neraka, siapa masuk syurga, betul tak? Jadi kata Jabariyah ni, pokok sesat ni, kalau kita semayang pagi petang tunggang-tunggik pun, buat amal ibadat pun, siang malam tak tidur sampai ke mati, dah kalau tetap dah masuk neraka kau aja. Kalau kita berzina pagi petang, judi pagi petang, nampak tak? Minum arak tiap-tiap hari, joget, disko mo. Tapi dah tulis dah dulu 50,000 tahun ahli syurga. Masuk syurga kau. Tu juga. Dah kalau gitu baik kita buat ibadat ke buat maksiat? Baik buat ibadat, baik buat maksiat. Baik buat maksiat. Betul tak? Ya sungguh. Tu yang joget mo. Dia tiap-tiap benda dia ada laluang dia. Nampak? Allah bukan dia tak buat gitu. Dia tak buat mana orang semayang, berawal pak mati sedekah derma jihad. Lepas tu bulan neraka. Dia ada jalan je kan? Jalan masjid ni jalan syurga, jalan jihad, jalan syurga, jalan mengaji, jalan syurga, jalan berzikir, jalan syurga. Ada jalan masing-masing. Jalan hak neraka pula kau ni bunuh orang, opok bank, tipu tanah orang. Orang buat sejik,
curi piti ayat, beli cicing, macam-macam hal. Dah. Jadi dia jalan masing-masing. Nah, jadi kita sendiri pun dalil tengok keropok penyambung. Nah, orang jahat. Nah, yang telah insaf. Dia kata apa ni? Dia kata dia salah memilih jalan. Tak kisah apa. Nah, cerita-cerita. Nah, dia bukan orang alim, bukan ulama, bukan ahli sufi, tapi dia betul waktu salah memilih jalan. Nah, iaitu jadi jahat. Jangan jadi jahat macam dia. Pandai pula dia kata. Tu betul. Maknanya dia cerdik pula waktu stokor. Walaupun bodoh ambil harta orang. Nah, kat mana dia cerdik? Bila dia kata jalan dia salah. Nah, maka bila Allah takdir belaka dah, tak apa, berobat tak baik, terimalah. Pasal apa? Tuhan sakat dah, tak baik lagi. Orang akan datang, mana tentu baik. Maka aku berusaha. Bila tak baik lagi, usaha kita dapat pahala. Berobat tu boleh pahala dah. Nah, waktu jangan marah qadar. Marah qadar, marah qadir. Yang tukang tulis qadar, iaitu Allah Ta'ala. Jangan susah sikit. Tak naik gaji lagi. Nah, lepas tu lah orang buat jahat apa semua. Itu lain, itu syariat. Curi kena kejar. Ropoh kena hukum. Itu syariat, faham? Ni hak dia mengaji ni akidah. Barang dalam. Tadi barang luar. Nah, lama kau colek bini rak berhenti dia kereta 4 orang ambil bini bola dalam bonet rak lari. Lawan ni tak kerja. Tak terima dengan qada dan qadar. Tu barang dalam apa? Barang luar kena kejar, kena berlawan dengan perapok. Nah, apa awak lari bini lok saja. Tak tahu sangat kono. Kenapa tukang tak tahu, tang jauh. Dia suami ni, kalau orang ambil bini kena berlawan. Buatlah kitab-kitab fiqh. Kena berlawan. Faham tak? Contoh bini lah, hak lain pun berlawan juga. Orang ambil mak, orang ambil ayah, orang ambil anak. Nah, suami yang bertanggungjawab, kalau benarnya orang jahat mari khianat, mari nak buat uduh ke bini dia, dia kena lawan. Wajib lawan. Kalau dia tak sakit lah, terletang atas beg nak lawan kau ni. Nah, kalau jalan tepi hutang rima takak kaki bini dia, dia kena berlawan dia, berjerebah atas belakang rima. Supaya rima tu lepas bini dia. Wajib. Kalau bini dia duduk basuh tepi sungai, deribah di buaya jatuh air, dia kena jerebah atas buaya. Berlawan untuk menyelamatkan nyawa isteri. Kerana suami adalah penjaga keselamatan isteri. Nampak? Anggar-anggar kita nak jerebah. Rima takak bini, bang tolong bang, rima pegang kaki kita. Haji tu. Lawang. Tu lah kita tak lawang. Lawang lari. Boom. Lawang sini je. Ya, beri perak takak tengah bang, tik mang. Rima takak kita. Biar ni takak lagi. Lama dah kena bini. Nak bila lagi? Padahal dia pakak dengan rima dah. Jadi kita tanyalah. Balik sekarang orang puan tanya suami dia, adakah sanggup suami dia jerebah atas belakang rima, jerebah atas belakang buaya, berlawan dengan perapok nak selamatkan nyawa isteri. Balik sekarang tanya, masa nak tidur tak katil sekarang. Kalau suami dia kata dia tak berani buat, tendang biar jatuh katil. Jadi gitulah, bila qada dan qadar adalah ketentuan, maka terimalah belaka baik ataupun buruk. Cuma dari segi bercakap, dari segi adab. Maka hak buruk salah kita sendiri. Hak salah makhluk, hak molek kita beri balik pada Allah. Tu adab-adab berkata-kata. Wa daraba lahum ajala, dan mensakat ia bagi mereka itu akan segala amar. Sakat ni makna buat apa benda ni hak-hak tertentu. Bukan sakat kacau orang. Sakat tu lain kacau orang. Dia ni Ibrahim nyakat. Panggil tu kacau orang. Sakat ni maknanya buat tempoh ataupun buat sempadan ataupun hak tertentu. Dan Allah juga mensakatkan ia bagi mereka itu makhluk
akan segala umur. Artinya bahawa Allah Ta'ala menentukan ia Allah akan segala umur makhluknya. Umur kita ni tentu belaka dah. Tiada boleh lebih dan tiada boleh kurang daripada umur. Firman Allah Ta'ala, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ketika binasa mereka itu, nescaya tiada terkemudian mereka itu makhluk daripada itu ketika, yakni saat, suatu yang sedikit daripada masa, dan tiada terdulu daripada masa yang telah ditetapkan, yakni ajal. Maka mereka yang dibunuh mati ia dengan sebab sudah sampai ajalnya, artinya akhir umurnya. Maka mengetahui Allah Ta'ala pada azali, maknanya tiada penduluan, dan menghendaki ia Allah akan bahawa setengah manusia mati dengan sebab penyakit, dan setengah mereka itu dengan sebab dibunuh, dan setengah mereka itu dengan sebab terbakar, dan setengah mereka itu dengan sebab tenggelam dalam air, dan setengahnya dengan yang lain daripada tersebut daripada segala sebab. Bermula Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan hidup dan mati, dan menjadikan pula ia akan sebab bagi mati dan hidup, dan yang tersebut itu ialah mazhab ahli sunnah. Adapun mazhab Mu'tazilah yang sesat, maka yang dibunuh itu dipotong atasnya akan umurnya. Jika tiada dibunuh, niscaya hidup ia hingga akhir umurnya. Maka seolah-olah baginya dua ajal. Dan mazhab ini batil, yakni salah. Maksudnya, Allah tetapkan juga segala umur. Kerana umur ini adalah makhluk. Bila segala kejadian itu telah ditakdirkan, maka termasuk segala kejadian umur. Cuma takdir itu adalah umum, umur itu khusus. Faham? Maknanya Allah tetapkan qada dan qadar, segala qadar, segala kejadian. Umum dah segala kejadian. Kalau dikhususkan lagi, apa kejadian itu? Lahirnya seseorang, senang atau susah dia, hidup bangun dia, nak miskin kaya dia, sehat sakit dia, termasuk jodoh dia, termasuk umur dia. Nak dah kata qadar, tak apa dah, orang faham dah. Sebut pula sekali lagi, setelah hak umum, sebut hak khusus pula, iaitu umur. Kerana umur adalah menjadi tumpuan dalam kehidupan manusia. Umur ni penting. Pendek umur dengan tak ada jodoh, mana kita nak? Tak ada jodoh, dengan tak ada umur. Tak ada umur, habis cerita tu. Banyak lagi benda lain, menega tak laku, tu qadar kau. Menega tak jadi dengan tak ada umur, mana kita nak? Menega tak jadi, ada umur lagi. Bila habis umur, habis cerita. Habis cerita, dia tulis benda, game over. Faham? Muntasah pecek, joystick ketok-ketok dah jadi. No, game over dah. Faham? Dah gerak dah. Faham? Habis. Bila habis lah umur, habis cerita hal jodoh dia, cerita hal kerja dia, cerita hal sakit dia, cerita hal sehat dia, cerita hal macam-macam dia, kerja dia. Dah. Habis belaka tak? Habis semua kali. Batu umur kita tak tahu berapa. Dah kalau tahu senang pula. Dan mustahil tak kita boleh tahu umur kita berapa. Mustahil tak kita boleh tahu. Jawapan dia tengok benda makna mustahil. Benda mustahil ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Benda yang tak akan dapat diterima oleh akal sekali-kali. Maknanya umur ni kita tak tahu. Tapi kalau malaikat mari khabar kita umurmu 80 je, boleh berlaku tak gitu? Allah kata mari khabar ke mamak seorang, lain seorang khabar. Marilah malaikat mana ni khabar umur Pak Mat 80, lambat lagi Pak Mat baru 60, 20 lagi. Mustahil tak? Tak mustahil. Boleh berlaku? Boleh berlaku. Tapi mu tunggu lah mana ni. Sampai ke mati.
Tapi kalau Allah izin, boleh tahu. Barang mustahil, barang yang tidak akan ada sekali-kali. Cuma kita tak berjalan gitu, kita berjalan atas fitrah, kita berjalan atas syariat. Agama mari ajar kita, malaikat dia nak mari khabar kita berapa umur. Kalau mempandang kabel terang, telefon malaikat. Ada kata hak lepas-lepas daripada dak khabar kepada kita. Nampak? Sehingga para nabi tidak diberitahu. Mu berapa lagi? Mu umur berapa? Maka kematian tidak akan menyebabkan kita berduka cita yang melampau batas. Sebab ikut atas umur masing-masing. Dari nak marah anak cek lagi baru umur 8 bulan mati dah. Nak marah ni dah barang siap dah. Dah batu orang mari tembak tu bagi bunuh orang. Tu kita marah. Lepas tu pembunuh kata tak boleh marah aku pasal ni bunuh ni daripada azali. Dia ingat aku ngaji kau perisian mukalah. Kata pembunuh. Dengar molek. Katanya Mu'tazilah, orang yang mati kena bunuh itu telah dipotong umurnya. Maknanya kalau dia tak dibunuh, dia boleh hidup lagi sampai umur dia yang sebenar. Ni karut. Ni aja orang sesat. Ahli sunnah wal jamaah hak kita kena pegang ni. Bila orang tu mati, itulah umurnya yang daripada azali. Telah ditulis sejak dia berumur 4 bulan dalam perut, dia mati kena bunuh, mati penyakit denggi, mati demam panas, mati dia sakit tua, mati lemah, mati buat lagi di buaya tadi, laki tak tolong, faham? Dia siap belaka dah. Jadi bila saja dia mati, itulah ajal dia. Ajal bukan mati, ajal tempoh hidup. Berarti kalau kita tengok Raktek 24 hari bulan Februari 2012, 24 tu boleh jalan lagi kereta. Boleh lagi 25? Boleh start hidup jalan Cuma salah je lah. Faham tak di segi undang-undang manusia. Jadi 24 tu lah ajal. 25 mati. Kau tengok Raktek dia 24. Cuma tengok Raktek aku bila mati. Dia tengok itu dia tulis 24 hari bulan Februari. Dia kata 24. Salah. 24 tu ngelah ajal. Faham tak? Tempoh hidup hak ngelah kali 24. Dah mati bila? 25. Baru faham. Faham gitu ajal. Ajal habis ajal mari mati. Ajal tempoh hidup. Mu tengok mula Raktek bila mati? Dia tengok dulu tulis 31 bulan 1. Dia pun khabar 32 mati. Jeng kawan tu. Jadi terima belaka dah. Anak mati, bini mati, laki mati, cucu mati, besar kecil, kita terima. Terima hak mana? Hak pihak ketentuan daripada Allah. Lepas tu hak masalah syariat pula, tengok kalau khianatan orang, kita balas dengan report polis, dengan bertindak dan sebagainya. Lepas tu jangan biji sabak. Bertepik menolong marah anak mati, bini mati, laki mati. Kerana tidak redha dengan qada dan qadar. Dan kan dia rukun iman yang ke-6. Tak redha dengan qada dan qadar, kufur. Bertepik menolong anak mati, kufur. Tak redha. Adapun bermula umpama hadis silaturahim tazidu fil umur. Bermula menghubung rahim itu menambah ia pada umur. Maka maknanya menghubung rahim itu sabab bagi panjang umur. Seperti bunuh itu sabab bagi mati. Maka barang siapa mendaki Allah Ta'ala akan panjang umur dengan sebab menghubung rahim, niscaya mentakdir ya Allah akan umurnya yang panjang dan menghubung rahim baginya. Seperti mentakdirnya Allah akan bunuh dan pendek umur bagi mereka yang dikenakinya pendek umur sebab kena bunuh. Dan tiada ditinggalkan menghubung rahim itu kerana sudah menentukan Allah Ta'ala akan umur kita pada azali. Berarti tiada kita meninggalkan akan makan dan minum kerana sudah terdulu pada azali menentukan Allah akan kenyang dan puas dahaga.
Baik. Kita dengar pula dalam hadis, silaturrahim tazidu fil umri. Nabi SAW kata menghubung silaturahim itu menambah pada umur. Ada dua jawapan ulama. Yang pertama, maksudnya siapa yang Tuhan nak panjangkan umur dengan dia silaturahim, maka dia akan menghubung silaturahim dalam hidupnya. Itu jawapan yang popular sekali di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada orang panjang umur, ada orang pendek umur. Tuhan buat belaka. Orang ni pendek, orang ni panjang. Hak pendek dia ada sebab kau. Tuhan buat pula. Berapa pendek umur? Sebab jatuhlah telaga, sebab kena langgar, sebab sakit. Dah panjang ada sebab kau. Sepanjang umur. Tuhan buat berapa panjang umur? Dia antaranya sebab dia menghubung silaturahim. Maka hak Tuhan tulis dah si pulang ni akan panjang umur dengan sebab silaturahim. Siapa masa dia akan hubung silaturahim. Ini jawapan hak paling popular. Jawapan kedua juga daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya ditulis dalam Lauh Mahfuz dia ni berumur 60 tahun. Jadi malaikat pun tulis 60 tahun. Maka tulis di dalam perut mak dia masa umur 4 bulan 60 tahun. Tapi di sisi Allah 70 tahun. Kerana dia ini akan menghubung silaturahim atau suka sedekah dan berbuat kebajikan. Maka panjang umurnya 70 tahun. Lebih daripada yang diketahui oleh para malaikat. Jadi hak sisi Allah Ta'ala tetap 70 berubah hak. Tak berubah hak ni dikata qadha mu'allaq dan qadha mubram. Qadha mu'allaq boleh berubah, qadha mubram tetap dah. Qadha mu'allaq 60 tahun kan ditulis oleh malaikat di Lauh Mahfuz 60. Qadha mubram yang tidak berganjak sisi Allah tahu dah dia 70. Tambah 10 kerana dia suka menderma dan buat kebajikan. Faham tak? Faham sikit-sikit dah lah. Masalah qada-qadar. Tak faham banyak, molek dah tu. Benda gitu. Tak saya nak faham banyak-banyak. Tak dang dengan dengan apa benda? Dengan otak kita. Hak kita nak faham banyak ni syariat. Hak ni halal, hak ni haram, hak ni sah, hak ni batal, hak tu. Biar kemah keming. Jadi hak qada dan qadar senang. Allah Ta'ala tentu dah belaka. Jadi kalau panjang dengan ketentuan Allah, kalau pendek dengan ketentuan Allah, ada sabak-sabak dia. Kalau maknanya yang sihat, kalau sakit, kalau senang, kalau miskin, kalau kaya, kalau susah, semua tu tetap belaka dah dan ada sabak-sabak dia. Bila gitu senanglah kita. Senang gua ni dah sakit senang kau. Dah tak kaya senang kau. Senang hati nisbah terima daripada Allah. Sebab apa yang redha, maka Allah redha dia. Maka bila Allah redha kita, senang. Kita kaya, Allah redha, senang hati. Kita miskin, Allah redha, senang hati. Kita sakit, Allah redha, senang hati. Kita sihat pun Allah redha, senang hati. Dah apa? Allah redha. Syaratnya kita kena redha dulu. Faham tak? Radiyallahu anhum wa radu'an. Kita redha daripada Allah, Allah pun redha kita. Jadi kita redha dengan segala yang berlaku yang Tuhan tetap, maka dapat keredaan Allah. Bila dapat keredaan Allah dalam dunia, itulah orang yang akan senang dan bahagia di akhirat nanti. Kerana hidup kita sekejap saja. Tak ada Perdana Menteri sekarang dalam dunia boleh tahan 150 tahun. Tak ada. 100 tahun pun tak sampai. Tu Perdana Menteri. Office boss cakap banyak. Nampak tak? Jadi nak senang sungguh, tak dapat dalam dunia. Gembira sungguh, tak boleh lama, sekejap saja. Orang suka main wet senyum apa? Beli kereta baru tu, supik crossing tak buang gitu, lah pagar rumah. Wajar. Baru siapa? Main wet tuang. Dah serba baru. Masuk 8 tahun lagi, catung muka tuang. Apa? Allah akan start dah hidup pula. Pelek tu kereta hamba. Siapa kata pelek mampu. Faham tak? Buka segenar naik wiper. Buka wiper tu biar asap ke belakang. Faham tak? Dia sekejap saja. Jadi nak sungguh, bahagia sungguh akhirat. Bahagia akhirat, redha kepada ketentuan Allah di dalam dunia. Seterusnya lam yakhfa alaihi syai'un qabla an
Wallahu a'lam. Kita sambung semula. Kita tengok soalan. Soalan pertama, boleh tak kalau qada solat jamak qasar yang tak sempurna sebelum ini? Gugur tak akidah orang hina hadis? Kalau tukar bentuk permulaan hadis ke bentuk yang lain, guana pula. Dia kata selama ni dia semayang jamak qasar, tapi dia berasa macam gedak sempurna. Boleh tak nak qada? Jawabnya, yang kita nak qada ini hendaklah perkara amalan yang kita yakin rosak. Barulah kita boleh qada. Nampak? Adapun yang kurang tapi tidak rosak, ataupun yang kita agak-agak ke rosak ke dok, ke batal ke dok, ke dok molek ke guana. Jawabnya tak boleh qada. Qada ni memang hak sahih. Nah, aku mayang garik malang 2 rakaat aja. Nampak? Sahih 2 rakaat baru qada. Aku mayang garik maring betul ke dok, aku baca Fatihah. Nak, tak boleh qada. Dia gitu. Faham? Biar sahih rosak dulu. Nak? Bila buat guana, jawabnya amalan sunat. Kalau solat, solat sunat. Menyempurnakan kekurangan solat-solat fardu kita yang kita rasa tak apa molek, tak apa comel, tak apa sempurna, tak apa kosong. Faham? Dengan solat sunat. Nak? Yang sahih dah salah, baru boleh qada. Sahih dah aku mayang lahu marang 3 rakaat. Siap baca kunut. No. Tu barang lain lah. Kemudian dia kata orang yang hina hadis, rosak tak akidah. Quran dan hadis tak boleh hina. Sebab dua ni Allah dan Rasul. Kita ucap kalimah syahadah, kita hina pula 2 kalimah, tuang punya kalimah. Syahadah pertama isbat Allah, syahadah kedua isbat Rasul. Maka Quran kalam Allah, hadis kalam Rasul. Siapa yang hina hadis jadi kafir, na'udzubillah. Tak boleh hina hadis. Tak amal lain, hina lain. Soalan seterusnya. Niat mayang kok paling rekah gana kok. Acu khabar kok. Masalah niat ni masalah ijtihad. Niat itu sendiri dengan nas, innamal a'malu binniyat. Lagu mana cara berniat? Ini pandangan ulama. Batu lain kitab lain. Contoh. Tapi dia berlebih kurang. Maka hak mudahnya kalau kita nak sembahyang Isya, Allah aku sembahyang fardu Isya makmum. Faham? Allah aku sembahyang fardu Isya makmum. Dah kita makmum. Tu hak mudah. Wanita yang keputihan yang banyak ni batal tak sembahyang? Air keputihan ni batal tak air sembahyang? Dia putihan batal tak sembahyang? Keputihan ni masalah cecair dalam farak perempuan. Bukan semua perempuan setengah-setengah. Faham? Menurut sains dia akibat daripada jangkitan. Ada virus dan seumpamanya. Jadi masalah batal dan batal ni balik pada syariat. Jadi ada beberapa pandangan ulama tentang keputihan. Jadi kita buat natijah, kita buat khulasahnya daripada pandangan yang berbeza ini. Putihan yang ada di dalam farak, di dalam batin farak mengalir keluar membatalkan wuduk. Keputihan yang ada di luar dah duduk pada bibir farak tidak membatalkan wuduk. Jadi kalau kita berasa keluar macam air kecing gitu, membatalkan wuduk. Bila batal wuduk, batal tak semayang? Batal semayang. Cuma masalah yang dia ni kronik keputihan. Maknanya orang yang ada keputihan sama juga dengan perempuan yang mustahadah, yang selalu keluar darah penyakit. Jadi keputihan itu hendaklah dibersihkan selepas masuk waktu, kemudian pakai kain ataupun pakai pek dia, ambil wudu dan semayang. Dalam semayang mengalir banyak keputihan, dimaaf pada syarak. Nampak? Itu cara dia. Kalau kita ambil upah nak hibur orang ramai dengan buat cepat tangan, boleh ke tak? Cepat tangan. Orang panggil silap mata atau balik mata. Bahasa lama balik mata.
Bahasa baru silap mata. Orang putih panggil dia magic. Dia magic ni ada berlaku perselisihan di kalangan ulama. Yang tak ada khilaf, sihir. Sihir haram. Faham? Dengan sepakat ulama. Sihir ni lain. Ni magic. Magic ni dia ambil duit, main-main jadi kelak-kelak, derah, dia pandai susu, masuk dalam lengan baju dah. Tak ada kata setengah ulama haram. Kata setengah ulama harus. Faham? Duduk khilaf gitu. Haram ni bukan haram dia buat gitu. Dia guna jin, guna syaitan, tak. Kerana takut-takut orang kata dia kuasa dia macam kuasa Tuhan. Takut bawa jadi tasyabuh gitu pada pahaman orang. Jadi situ sebab haram. Ada pihak tak haram ni pula kata sebab tak ada dalil-dalil yang mengharamkan. Cuma bijak sana tangan dia. Dia pusing bijak guna tangan dia cepat, maka menghiburkan orang. Tak ada dalil kata haram. Dalil hanya datang haramkan sihir. Jadi kalau nak main ada lagi lah mana tempat sandaran hak kata tidak haram. Sihir lain. Sihir lain. Sihir macam zaman Nabi Musa gitu. Tali jadi ular. Ular gerak sungguh. Sapu tangan tak ada. Khonyok. Tunjuk sapu tangan depan kita, buka sapu tangan tu bib burung. Tu bukan silap mata. Tu sihir. Silap mata ni dia susup. Dia susup orang dia cepat. Dia kalau benda hak tak boleh nak buat pada akal kata, tu sihir. Tu bib lah kocek tu bib beroza, jadi beroza. Nak buat mana gitu. Tak. Kejung orang tengok. Orang puang boleh orang puang. Orang puang atas betah. Kalau hak silap mata lain. Dia tudung gitu sak cakap baju lain pula. Tu silap mata. Nampak? Dia tukar baju dia guna teknik. Faham tak? Ni orang puang pakai baju gaun. Dia tutup sekali dia buka tu dia kekeh lagi. Faham tak? Tu pelik jadi lelaki. Manis pula bunyi. Apa hukum isteri tidak reda perbuatan suami yang tidak adil dalam poligami? Adakah tidak bau syurga? Jawabnya bau. Tak ada masalah. Sebab dia tak reda perbuatan hak salah. Yang tak bau syurga ni tak reda perbuatan yang betul. Faham? Kalau perbuatan suami itu zalim, tidak adil, maksiat, dia tak suka, tak reda, dia tak sukalah. Tak ada masalah. Kerana kita diajar supaya tidak suka perkara yang tidak betul. Ni tak ada masalah isteri gini. Saya mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Hampir semua hak sunat saya buat. Saya rasa begitu dekat dengan Tuhan dan layak untuk masuk syurga. Apakah itu dinamakan perasaan ujub? Tolong jelaskan. Jadi moleklah bila kita berasa dekat dengan Allah. Itu tanda-tandanya maknanya kita ni orang yang beribadat. Tanda-tandanya orang yang gemar kepada akhirat. Tapi janganlah berasa boleh masuk syurga dah. Kita tidak diajar begitu. Kerana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut. Takut mana? Takut tak boleh masuk syurga. Sehingga Sayyidina Umar menangis kerana takut masuk neraka. Dan dia harapkan syurga Allah. Padahal dia Sayyidina Umar. Dia khalifah Rasulullah. Dia ada tiket dia 10 keping orang. 10 orang dapat sekeping seorang. Dijamin syurga. Kenapa masih menangis pada waktu malam? Kerana takut dengan dosa-dosa dia kepada Allah. Takut Tuhan tak apung. Bila tak apung masuk neraka. Jadi kita ni takkan macam Sayyidina Umar. Habis kuat macam Pak Umar. Faham tak? Jadi janganlah kita rasa boleh masuk syurga dah. Allah tak suka gitu. Jadi kita berlepas diri daripada Allah pula. Apakah hukum tulang korban atau akikah? Wajib kita tanam, tak wajib tanam, sunat tanam. Apakah hukum bila baca Quran depan kuat sedangkan jemaah duduk solat? Jadi kalau time tu waktu solat, orang duduk solat belaka, Tok Bila ambil Quran baca kuat-kuat, maka perbuatan ini adalah dilarang. Tapi tak ada orang solat dah, orang habis solat belaka dah, Tok Bila duduk saja ambil Quran ngaji.
Baca kuat, dah duduk seorang. Hak ni mari semayang belakang ni, mana ke tahu. Nak? Jadi tak salah belaka. Bila paling tengok ada orang semayang, maka rendahkan sedikit suaranya supaya tidak mengganggu. Molek gitu. Keputihan najis tak? Gana cara nak semayang kalau keluar sokmo? Dikira batal wuduk tak? Lebih kurang hak tadi. Keputihan yang ada di dalam, di luar parak, di dinding parak luar hak bahagian zahir, ketika dia duduk terbuka zahir parak tu, hak tu tidak najis. Dia sama dengan basahan parak. Kemudian hak duduk di dalam pula, dia kira batin parak. Maka ada dua pandangan ulama fiqh. Satu mengatakan najis, satu mengatakan tidak najis. Jadi walhasilnya, kalau dia hak mengalir keluar, maka pendapat yang lebih ramai dikira najis. Dia duduk tepat tu, putihan di dalam, ni di luar, ni di dalam. Maka luar duduk situ tak najis, hak dalam ni putihan tak najis. Tapi hak mengalir keluar, dikira najis. Dikiah dengan air kecil, air mazi, segala yang keluar adalah najis, melainkan mani. Kaki terkena kemaluan, batal wuduk tak? Payah nak buat. Nak buat kan ni? Tak kira lah negara pun dah terkena. Jawabnya, yang membatalkan wuduk iaitulah dengan nas. Nabi kata, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang terpegang atau pegang kemaluannya. Artinya massa ni, ifdah dengan tapak tangan, pegang dengan tapak tangan dia. Hak tu membatalkan wuduk. Jadi kaki tapak tangan tak? Bukan. Tak ada masalah. Dia nak tidur. Bila tidur, orang tidur memang buah. Lutut dia terkena kemaluan ni. Faham tak? Tak batal, tak ada masalah. Nak buat gua ni, kau pandai lah soal. Contoh. Tak boleh kira pasal tidur berlipat pula cawah kali. Yang batal ni tapak tangan saja. Pegang kemaluan. Belakang ni dok. Siku pun dok. Kaki ada apa lagi? Itu orang tanya dah masalah ni. Dia semayang pakai jubah. Dia pakai jubah. Dia semayang dia pakai kain. Dia akan keluar di dalam. Pakai kain pekat saja. Bila dia duduk tu, dah molek dia berasa kemaluan ni jatuh atas peti. Ni soalan dia tanya. Batal ke dok? Tak batal, tak ada masalah kena peti. Jangan keluar kot kain dah lah. Tu baru batal. Tak kena peti, tak ada masalah. Tahi cicak najis dimaafkan tak? Pendapat yang muktamad tidak dimaafkan melainkan terlampau banyak tepat tu. Hingga kita tak boleh nak elak dan kita tidak sengaja memegang atau menyentuh. Baru dimaaf. Air kecil kena baju tak nampak dengan mata kasar. Dikira najis dimaafkan? Ya, sekalipun najis mughallazah. Kita lalu kok anjing kecil, kita nampak setitik tu. Kena tang kita. Titik air kecil ni. Sedikit dia panggil. Tengok dengan mata tak nampak. Wagi dia ada di benda. Di makmal baru nampak. Tengok bawah mikroskop. Dimaaf pada syarak walaupun air kecil anjing. Saya nak beli satu barang dekat orang jual besi buruk tapi rasa ragu. Takut hak curi. Patut tak saya beli? Dah kalau ragu, tak payah belilah. Dak ma yuri buka ila ma la yuri buka. Nabi kata tinggallah benda hak ragu. Dan pergi carilah benda hak tak ragu. Senang je. Apa hukumnya sumbangan lembu korban yang diberi oleh kerajaan negeri? Umum tahu ia bukan duit pemimpin tapi duit rakyat. Jawabnya, boleh. Kalau duit itu duit dia dan dia tidak ambil itu, duit itu hasil daripada yang salah. Dia dapat gaji, menteri besar dapat gaji, dia pun beli lembu seekor, beri ke orang kampung hadiah. Orang kampung pun buat korban, buat akikah dan seumpama, boleh. Tapi kalau lembu tu jenis bukan duit dia, duit songlat, duit rasuah, ejah tu kabel situ, kabel sini, maka jadi haram dah duit tu. Bila haram, tak boleh kita buat ibadah seperti itu. Faham? Dah lagu mana? Tengok pada. Dan ni kena tanya tak? Tak wajib tanya. Pulang pada adab. Adab negeri tu kalau pemimpin makan duit haram tak? Tak. Maka
Ada kat sikit-sikit seorang dua babah, tak ada masalah. Dikira harus pada syarak. Adat negeri itu pemimpin memang kuat bahang biti. Siapa negeri yang nombor 2 paling kaya dalam Malaysia, tapi jarang jalan raya paling buruk dalam dunia. Maka jelas lah, maka sonlak duit. Tak boleh makan lembu tu. Faham tak? Satu kumpulan ramai buat kutipan. Beli seekor lembu untuk korban. Macam mana pembagian pahala korban itu? Adakah semuanya dapat? Dapat belaka pahala. Tapi yang dapat pahala korban hanyalah yang berkorban sahaja. Serta kita ni satu jemaah belum bila malam ni pakat ria seorang. Contoh, boleh kutip ria seorang 2,000. Kerana malam ni ada 2,000 orang. Maka 2,000 ringgit tu kita beri ke Tok Imam Haji tu. Tok Imam yang niat korban. 2,000 orang tak boleh korban. Tak? Jadi Tok Imam dapat niat pahala korban, kita dapat pahala derma buat kebajikan. Faham tak? Dia gitu. Soalan seterusnya. Saya ada baca soal jawab dalam majalah I Love Islam. Soalnya tentang qada solat. Soalan berbunyi, saya tertidur lepas waktu solat. Apakah saya perlu qada? Bagaimana pula jika sengaja meninggal? Jawabnya, jika terlupa atau tertidur, perlu qada solat bila teringat. Bagi yang sengaja meninggalkan solat, tidak perlu qada solat. Baiknya mereka perlu taubat saja. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Maryam. Jawapannya, ini salah. Kerana bercanggah dengan pandangan keempat-empat mazhab ulama. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Tidak ada pun perlainan pendapat. Sama ada mu tinggal dengan tidur, atau terlupa, atau sengaja bak lara, duduk main, duduk kerja, cari makan, wajib kena qada belaka. Maka perkataan-perkataan yang bercanggah seperti ini, kita teruk buang, kita tak bakar. Dalil dia kata, hendaklah kamu bertaubat. Siapa yang meninggalkan solat, hendaklah kamu bertaubat. Dalam ayat ni tak kata hendaklah kamu qada. Memang tak kata. Nampak? Tapi hadis dia mentafsirkan akan ayat Quran. Kalau pakai ayat Quran saja, tak pakai hadis, dan akan hadis kata fal yusalliha iza zakaraha. Hendaklah kamu qada balik. Hendaklah kamu buat semula bila kamu teringat. Nampak tak? Bila kamu bangun. Jadi kalau kita bangun tidur atau terlupa nak semayang, fal yusalliha, hendaklah kamu semayang. Maka kita ni lala daripada semayang, sekarang kita sedang insaf, kena qada balik. Kerana sudah teringat bahawasanya kita telah lalai daripada perintah Allah. Sedangkan yang tak sengaja wajib kena qada, lepas tu sengaja tak wajib qada, jadi pelik dan terencak akal orang tersebut. Ini kata ulama. Dalilnya kita berjalan atau kita naik motosikal, kita langgar tak sengaja belakang kereta orang lapu. Kata semua ulama wajib kena ganti walaupun tak sengaja. Faham? Kita kena ganti. Tapi kalau pakai buah ni, kalau sengaja langgar, tak payah ganti. Betul tak? Tak ada kebengong gitu. Kita jalan di pasar, ulama buat. Kita berjalan di pasar, kita tersepak barang orang, kedai orang. Pecah pasu orang, galik nak cakap, wajib ganti. Tapi kalau gitu pakai buah dia cakap tadi, sengaja sepak, tak wajib ganti. Tak kerana minta maaf saja, tak wajib ganti. Jalan-jalan kapuk, pecah pasu orang. Ganti, aku sengaja bos. Bukan tak sengaja bos. Nampak? Tak ke huru-hara dunia ni. Nampak? Jadi pakai hak imam ahli sunnah wal jamaah. Tak usah pakai hak pelik-pelik. Apakah ini maksudkan makmum solat jamak qasar tidak boleh mengikut imam solat tamam? Maksudnya makmum yang semayang 2 rakaat tak boleh semayang di belakang imam yang semayang lebih daripada 2 rakaat. Jadi kalau imam semayang panjang, kita semayang pendek. Jadi imam tak habis, kita habis dulu. Tak boleh lagi tu. Melainkan kita sama banyak dengan imam atau imam lebih banyak daripada kita. Imam semayang 2, kita semayang 2. Imam semayang 2, kita semayang 4 boleh. Dia biasa makmum habis imam habis dulu, makmum habis ke dia. Ni makmum habis dulu. Balik belaka tinggal imam seorang dulu. Imam tak habis lagi. Kerana dia kena tambah 2 rakaat lagi.
Jadi jamak boleh, qasar tak boleh. Melainkan imam semayang qasar juga. Saya nak tunai solat jamak qasar maghrib dan isyak. Setelah solat maghrib saya solat isyak dengan seorang imam yang disangka dia sedang solat qasar isyak, tapi dia sedang tunaikan solat maghrib. Apakah yang perlu saya lakukan? Jika begitu, maka hendaklah kita tunggu imam di dalam tahiyat akhir. Kalau kita nak bersama imam. Nampak? Kalau kita nak salam dulu, kita niat mufarakah. Soalan seterusnya. Apakah orang yang mempermainkan kalimah insya-Allah kalau memang sengaja nak mempersenda buat main-main, hukumnya haram, berdosa besar. Apakah ini masukkan dengan hamba sahaya? Yang ni hamba yang didapat di zaman dulu dengan sebab peperangan, hadiah ghanimah atau dibeli ataupun dengan sebab dapat daripada pesaka atau hadiah. Kemudian hamba itu tidak dibayar gaji tapi wajib dibayar nafkah, duduk dengan tuang dia ikan kembung, dia makan ikan kembung. Tuang dia makan nasi, dia makan nasi. Sama dengan tuang. Bila tuang dia merdeka, barulah dia boleh bebas ke mana saja. Dia tak sama macam pekerja. Pekerja, tuang dia makan ikan kembung, nawalek, kuli makan ikan gigi. Nampak? Pasal itu pitih masing-masing. Hamba lain. Hamba ni buat macam anak sendiri pada makan minum. Duduk rumah sama, cuma tidak ada dibayar gaji. Soalan seterusnya. Nak tanya, kalau kita solat pakai kain yang ada air mani yang kering, sah atau tidak solat? Jadi nak tengok sah tak sah tu sebab benda. Mungkin sebab najis. Dan air mani ni tidak najis, tak ada masalah. Sama ada air najis kering ataupun basah, tak ada masalah. Berjeruk. Siapa blondet tapai sekali. Kain untuk imam. Tak batal lagi. Tak ada masalah. Makmum tengok terang-terang nampak kat belakang. Nitik-nitik. Tak ada masalah. Kerana dia adalah suci. Faham? Cuma tak sedap orang tengok. Nak power tu imam. Main sabar berjeruk air mani nak mau. Nak tanya, kalau solat kita gerak 3 kali batal. Nak tanya macam mana nak beza pergerakan besar atau kecil. Jadi yang kata 3 kali batal ni ialah 3 kali berturut-turut. Kalau 2 kali berturut-turut tak batal. Contohnya pergerakan besar melangkah. Ni kaki kita. 1, 2. Ni buat lagi. Ni 2. Ni duduk gini. 1, 2. Hak ni letak sini. Dipanggil 2 kali berturut-turut. 3 ni gini. 1, 2. Hak ni buat depan. 3. 2 kali berturut-turut tak apa. Sekali tak ada berturut-turut. Jadi batalnya 1, 2, 3. Tapi kalau 1, 2 hak ni buh kat ni juga baru 2. Ni pandangan ulama fiqh. Kita ajuk je. Ni kaki. Itu juga dengan garu kata ni. Kalau tangan. Kat mana berat ni? Gerak bahu, gerak siku, gerak ni sendi. Ni anggota berat. Contohnya garu gini 3 kali berturut-turut batal. Atau garu gini batal juga ni. Yang nak batalnya anggota rengang jari. Sebab apa? Ada sebut kok dalam hadis anggota berat, anggota rengang. Tak sebut. Ijtihad ulama qiyas dengan pandangan. Kalau pergerakan yang banyak jadi huduh nazam semayang, jadi rupa semayang pun tak elok, jadi batal. Jadi kalau gini, orang garu gini, nampak tak rosak semayang dia? Tak nampak. Maka dimaaf pada syarak. Garu lah selama mana pun tak batal. Tapi sengeleng makruh. Niat main-main baru batal. Semua anggota ringan. Dan ada anggota berat yang tidak batal kalau jenis bergayung. Tu tak batal. Anggota ringan dia tak batal. Anggota berat yang dia tak boleh nak kontrol, dia gerak sendiri, tak batal. Anggota ringan kita buat gerak pun tak batal, contoh jari. Anggota berat ada gak yang kita tak boleh nak kontrol, contoh kau puang, dia tanya dah itu kak. Dia semayang tak akan aju dalam. Bila dia rokok bergayung. Tak batal.
Walaupun lebih pada 8 kali. Tak ada masalah. Kamu tanya, aku khabar. Ada kerja pun. Oh, panjang. Adakah sebarang amal sunat yang khusus dalam bulan Muharram? Puasa? Tu imam diserang sawang ketika mengimami solat. Apakah yang patut dilakukan oleh jemaah? Tu imam tengah sembahyang sawang. Jadi rebah dah. Jadi kalau kita tengah sembahyang, orang yang sakit itu mudarat besar kalau kita tak tolong, wajib kena tolong. Ramai mana? Sekurang-kurangnya yang sudah memadai, iaitu seorang. Faham? Orang sebelah kita ke rebah, gila babi pung jatuh sebelah, tak bahaya. Jadi seorang wajib menolong. Seorang sudah. Jangan suti surah, berhenti belaka. Pakai akak tu imam. Seorang saja. Dia seorang lain, pergi ganti imam. Ganti imam. Dah imam rebah kan? Baru 2 rakaat mayang isya. Jadi seorang ditolong tu imam. Yang seorang lagi pergi ke depan, ganti jadi imam. Tok bila pula paisang masa azan? Berapa pula ni? Adakah orang sekitarnya hanya sekadar menyambung lakukan azan tersebut pada tempat yang terhenti? Berlaku beberapa pandangan ulama. Ada yang mengatakan gini, ada yang mengatakan begini. Jadi cara mudah pada kita ni ialah sambung saja apa yang telah disebut. Umpamanya dia baru sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, maka mari tok bila baru sambung hayya 'alas salah. Ini juga ada pendapat ulama dan lebih mudah untuk kita ikuti. Saya dulu merupakan orang yang agak nakal, sering tinggal solat. Namun sekarang saya dah berubah. Tapi masalah saya adalah untuk menasihati ahli keluarga saya yang lain, terutama adik-adik saya. Sekiranya saya tegur, mereka lawang saya dan cerita kisah lama saya. Mereka sering cari salah saya. Sekiranya saya baiki kesalahan itu, mereka akan korek balik hak lama-lama. Saya pergi ceramah agama pun selalu kena perli. Nanti mereka kata kalau tak ada PT mu minta dengan ustaz. Mereka pun nampak tak berapa senang melihat saya selalu keluar untuk pergi dengar ceramah agama. Berat menandang dah adik-beradik mu ni. Itulah manusia tak. Bila tengok orang molek, tak berahi. Bila tengok orang baik agama, tak sindir. Yang kita heran, dia mengaku beragama. Kalau mu duk sindir orang mencari agama, membuang nama Islam tu dalam IC, pergi jabat pendaftaran. Saya nak buang ni nama Islam dalam IC. Kata pegawai tu, apa pula nak buang? Sebab saya tak suka ke orang agama. Abang saya pergi dengar agama, saya perli, saya tak suka. Nampak? Buang situ. Dan nak bubuh mula, bubuh bapak pangang tulis. Ke gua ni, molek lah tu. Beranak agama, abang tinggal kanan, kamak sendiri, cukup kepala. Nak ikut agama besar, lawan agama. Dah dia tak pergi dengar dah. Dia kata ke orang pula. Dia pula suruh minta dengan ustaz nak makan kedara. Tak. Ni bukan bab makan kedara, ni bab agama. Nak, dah mau apa orang tanah lagi? Nak cari dia? Tak pergi bala boleh suruh mandi. Panggil binti besar. Nak, suruh pergi nyawa pula. Ni masalah. Jawabnya tetap kita atas jalan agama. Tak payah marah kerana ni orang jahil. Tapi berilah nasihat. Jangan putus asa. Payah nak balas dengan orang bodoh kan. Pasal dia ikut tubik je. Hukum bergambar dengan orang perempuan tanpa nikah kerana hari raya. Jawabnya bergambar-gambar ni dia ada tafsir. Kalau benda tu jadi fitnah, maka tak boleh. Kalau tidak jadi fitnah, maka boleh. Sama macam kita duduk dengan luar gambar kau. Orang mari dia pun tanya kat kita. Dia tanya kat mana kat jalan nak masuk kampung ni. Pasal 2 orang kita dengan dia. Nak haram, nak boleh kata-kata haram. Kita pun lari tu, lagi. Nampak? Saya nak tanya lagi. Tak. Jadi tengok keadaan lah. Allah itu Maha kasih sayang. Jadi bukan berduaan wak gi berat patah bawah bolong air. Tu lain. Jika seorang itu buat ibadah korban binatang tujuan itu yang telah dibeli awal, kemudian dia istihad dan nak buat korban, saya dimaklumkan jika buat demikian ibadah itu jadi wajib.
dan keluarganya dia itu haram makan. Adakah ia benar? Jawabnya seperti mana yang diajar oleh ustaz-ustaz di kapur-kapur, di surau-surau masjid itu, ada kebenarannya. Bab masalah ini ada berbagai pandangan ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i. Hak ni yang masyhurnya. Bila kita agak lembu, agak kurban, beli lembu, beli kurban, orang tanya nak benda, kita nak buat korban tahun ni. Maka jadi haiwan ini korban wajib. Walau bagaimanapun masih lagi dipersisihkan oleh ulama. Sebab kalau makna kita tanda nak buat korban itu ialah korban sunat, tak ada niat korban wajib, masih lagi tak jadi wajib. Cuma hak mengatakan wajib ini kerana qiyas dengan lapah nazar. Inilah korbanku, inilah binatang korbanku. Hak masalah nak buat sembelih, tak ada masalah. Hak jadi khilaf ni nak buat korban. Orang tanya nak buat benda ni, buat mak agak lembu. Nak jadikan korban tahun ni, maka jadi wajib. Bila jadi wajib, haram dia makan dan anak beranak dia makan, hak dia wajib tanggung. Nampak? Jadi ada lagi pendapat mengatakan kalau tersebut situ aku jadikan korban wajib, tu tak ada khilaf. Kalau aku jadi kena buat korban tahun ni lembu ni, maka ada khilaf lagi. Hak masyhur jadi wajib. Kau yang kedua tak jadi wajib lagi, manakala ada niat dia nak buat sebagai korban wajib atau jadikan lapah itu sebagai nazar. Soalan seterusnya, cara bagi daging korban mana lebih afdal? Bagi 7 dulu pada 7 orang masuk bahagian, kemudian setiap satu 7 itu bagi pada 3 bahagian. Kita makan sedekah orang miskin atau hadiah, atau setiap orang dapat 1/3 daripada bahagian korbannya, dan lebihnya kita serah pada pengurusan surau atau masjid menguruskannya. Yang afdal sekali setiap orang dapat bahagian masing-masing. Faham? Bila dapat bahagian masing-masing, kita dapatlah katakan 10 kilo. Maka kita buat pula yang afdal, iaitu kita ambil sekadar sekilo sahaja, dan yang lain sedekah pada fakir miskin. Nampak? Hak ni yang orang tak buat. Hak bagi seorang sebagian tu buat dah. Hak bagi kepada fakir miskin banyak, kita makan sikit je ikut Rasulullah, hak ni tak ramai buat. Boleh 10 kilo, ambil 1 kilo je makan dengan anak bini, 9 kilo bagi orang miskin. Hak ni orang tak buat. Buat siapa lah orang miskin 2 kilo. 8 kilo, anak beranak, ni kani, ni gawar takbir, ni cikgu, ni lecturer, anak-anak dia, hak tu makan. Jadi hak ni 2 kilo, ni 8 kilo. Jangan kering habis. Satu bahagian lembu 300.5. Kita wakil pada pihak masjid urus. Pihak masjid pula ambil 20 riyal. Nak buat jadi upah tukar sembelih. Jawabnya, boleh. Tapi hak mana kita kena akak jual beli? Kalau 3,5 tu jadi 330 akak jual beli, nak beli lembu. Faham tak? Hak 20 tak boleh akak jual beli lembu. Nyegi cengek itu 20 tak boleh. Kerana 350 kita akak jual beli lembu. Tiba-tibanya cengek pula buat bayar upah, tak boleh. Kan bom molek. Faham? Jadi hak ni hak bagian akak jual beli lembu. Hak ni hak bagian upah tukang sembelih. Air mandi wajib pecik masuk dalam bekas air yang kurang 2 kolah, menyebabkan air tersebut jadi mustakmal. Tapi kalau mandi sunat biasa, air masuk dalam bekas tu menyebabkan air itu tak jadi mustakmal. Betul ke tak? Tak betul belaka kamu ni. Dia kata bila mandi wajib, kita mandi 3 kolah. Mau mandi wajib, air ngecik masuklah kolah, air dalam kolah jadi mustakmal. Tak betul. Khabar sama dah. Air yang ngecik, kalau badan kita dah habis lagi rata, memang yang ngecik itu mustakmal. Tapi bila masuklah kolah, masuk dalam beldi, masuk dalam kerek, masuk dalam besen, dia akan jadi air mutlak. Faham? Dia tak jadi air mustakmal. Kerana air nunggu dalam nu air mustakmal ke air mutlak? Air mutlak. Hak masuk ni ngecik saja. Hak nu belegel-legel dah. Faham lagi? Jadi dia bila masuk, dia jadi air mutlak semula. Sama ada mandi wajib atau mandi yang sunat. Ramai lagi tak faham. Bila ngecik, masuk jadi air mustakmal dia kata. Nak gak mandi duduk bawah kerek. Nisuk gitu. Nampak? Takut ngecik dalam. Natu lek ni, tok tua lek nu. Lanjang lagi. Ada seorang ulama muda, dia kata hudud adalah perkara porok dalam syariat. Bukan perkara porok, dia adalah perkara asas dalam pentadbiran negara Islam. Di negara Islam ini dia ada hukum berkenaan dengan pentadbiran negara, hukum berkenaan dengan pentadbiran masjid. Masalah muamalah. Jadi masalah hudud ni tidak kait dengan masjid, tidak kait dengan jual beli, tidak kait dengan nikah kahwin, dia kait dengan pemerintah. Jadi hudud wajib dilaksanakan oleh pemerintah, bukan rakyat. Allah kata faqta'u, maka hendaklah kamu, yakni pemerintah, potong tangan pencuri. Jadi kalau tak potong berdosa.
Tak rejam pezina berdosa. Dalilnya Nabi berkata, ambillah hukum daripadaku, ambillah hukum daripadaku. Yang berzina itu hendaklah kamu pukul 100 orang. Nampak? Ini bukan perkara porok. Soalan seterusnya. Masa saya dalam penjara dulu, ada seorang bekas JKK. Dia telah dipenjarakan kerana kesalahan rasuah dan pecah amanah. Kalau tukar tanya ni pun kena J juga. Menghadapi penyakit kecil manis dan dipotong 2 jari kaki. Tapi bila dia nak semayang duduk. Saya kata tak boleh semayang duduk, kena semayang berdiri. Dia tak nak endah nasihat saya. Dia kata Tuhan tahu dah apa saya buat senang susah. Tak payah semayang lah senang. Kalau gitu, seolah-olah dia tidak redha atas hukuman Tuhan. Soalan saya, rosak ke tak akidah dia seperti ini? Orang begini, orang mudah rosak akidah. Bila orang tegur, dia nak marah. Maknanya dia semayang tu maknanya baik benar lah tu. Kalau jari kena potong 2 pun semayang lagi. Jadi kalau mu jari tak kena potong pun, kalau tak mampu berdiri, semayang duduk. Tak arti kena potong. Tapi kalau mu kena potong, boleh berdiri, kena berdiri. Nampak? Bukan mesti bila kena potong mayang duduk. Macam kita wajib mayang diri, padahal kena potong belaka. Tengok kalau jadi maknanya masalah mu kena potong tak kena potong, mu boleh berdiri ke tak? Jadi di atas asam sakit sikit tu, padahal baik dah potong jari 2, baik dah lah penyakit. Mayang duduk. Bila orang tegur, dia kata ayam mayang senang. Orang gini, orang yang tidak ambil berat agama dalam hidup dia. Masalah akidah tu jaga-jaga. Jangan buat mudah-mudah jawab gitu. Orang tegur kalau tak betul, tak ada masalah. Kalau betul, kita bakal bagi. Bagaimana cara tadah doa yang afdal? Waktu berdoa, cara berdoa, tempat berdoa. Allahu Rabbi. Jadi berdoa ini adalah hukumnya sunat. Cara kita nak berdoa, ada adab dia, ambil wuduk, menghadap kiblat. Tapi bukan wajib. Bukan syarat. Kemudian tadah tapak tangan. Nabi pernah menadah tapak tangan ke langit. Jadi jangan tadah ke bumi, tadah ke langit. Dan berdoa kita sunat mulakan dengan bismillah dan memuji Allah dan selawat. Begitu juga kita tutup dengan selawat dan memuji Allah. Adab berdoa, mintalah benda yang baik, dunia ataupun akhirat. Nak minta kereta, nak minta kapal selam, boleh belaka. Tak ada masalah, jangan benda yang haram. Kemudian tempat berdoa yang paling afdal sekali. Nampak? Kita yang datang nas. Mana tempat berdoa yang paling afdal? Nampak? Di depan Kaabah, di belakang Hijr Ismail, di dekat Raudah, hak datang nas. Kemudian hak umumnya di dalam masjid. Kemudian hak umum lagi, semua tempat boleh berdoa, menyebut nama Allah. Melainkan tempat yang tidak layak, seperti tempat yang ada najis. Saya dapat untung 120,000. Parok mu. Dan nak bagi 5 orang, adakah kena bayar zakat? Untung dia tak tahu ni. Jadi kalau mu menega, capas tahun dah, kena bayar zakat. Tapi kalau 120,000 ni maknanya dia jual cicing, jual apa, tak kena zakat. Kerana baru dapat tak sampai setahun. Adakah anak yang lahir lepas kematian bapaknya akan turut mendapat saham akhirat jika anak itu berbuat jahat, lahir lepas 6 bulan kematian bapak? Ayah mati 6 bulan dah, anak tu baru lahir. Anak tu besar jadi jahat. Dia kata ayah dapat dosa ke tak? Tak dapat. Kalau ayah turut mendapat saham, ialah anak yang buat jahat dengan sebab ayah tidak larang. Atau ayah tidak ajar. Ada pun ayah larang dah buat jahat juga, ayah tak tanggung, tak dapat tu. Faham tak? Atau dia ajar belaka dah, tak ikut juga. Ikut ke kawan-kawan juga, tak ikut nasihat ayah. Maka ayah berlepas diri daripada perkara itu. Dosa tu. Yang ayah turut mendapat saham, anak tu jadi jahat, tak semayang, tak tutup aurat kerana ayah tak larang, dah ayah tak ajar. Ni ayah mati dah, anak tu baru lahir. Tak ada kena-mena langsung. Saya selalu pejam mata ketika semayang tanpa sedar. Saya pernah baca yang mana jika kita pejam mata ketika solat, makruh. Kerana jika kita pejam mata untuk menghayati bacaan dalam solat, gini, saja-saja pejam hukumnya makruh. Tapi kita pejam kerana kalau kita buka jadi tak khusyuk. Maka kita untuk tambahi tak khusyuk, kita pejam mata, hukumnya harus. Tapi kata ulama, kalau kita pejam mata dapat khusyuk, buka tak khusyuk, maka sunat pejam mata.
Masa saya on the way tadi ke kuliah, ada awet jatuh motor. Saya tak tolong pun. Zoling tak saya? Ni nak tanya. Jawabnya, kata ulama'-ulama', bila ada orang yang perlukan pertolongan dan hanya kita ada seorang saja dan kita mampu menolong, maka wajib kita tolong. Jika kita tolong dia itu tidak menyebabkan mudarat yang lebih besar. Tapi kalau kita meninggalkan, kita tolong dia menyebabkan mudarat yang lebih besar, maka tak boleh tolong. Mana mudarat yang lebih besar? Contohnya kita pergi akad dia dulu ke, ataupun kita pergi tutup suih dulu Tok Imam Bangkereng. Itu mudarat besar. Nak Tok Imam pegang suih ke Bangkereng, kita nak pergi tolong. Nak lepas tu tengok budak puang jatuh, kita pergi akad dulu ke suih dulu? Hak mana mudarat? Suih dulu. Tu contoh. Takkan akad dulu, lepas tu tak. Dah bahang tanah kawan tu. Dah, hak mana lebih cepat dulu? Kena cepat ni dulu. Tu bandingan. Jadi dia cuma mata nak mari kuliah saja. Dah kan kuliah bukan malam ni. Dia ada. Dan akad dia pula takkan sampai sejam setengah. Macam nak akad lori. Akad dia ada 5 minit. Lepas tu mari aku kuliah. Jadi kalau mu seorang je, wajib kena tolong. Pasal orang perlukan pertolongan. Dalam bab kemalangan ni tak ada masalah. Pasal dia kata kena pakai saut tangan, kenapa tak bayar. Nyanyi korang. Saut tangan. Darurah. Orang repuh mutu, bawa puang, kita nak pergi pegang, kita dia kata haram pegang kalau tak pakai saut tangan. Jadi warok pelik. Pasal puang kan kain soyok dah, naik motosikal. Rebah tu cari seluar. Puing seluar lalang je tinggal. Kita nak pergi kapang bot tepi, jadi haram pegang je, kena pakai saut tangan. La ilaha illallah. Tak payah. Akad selalu. Nak bot tepi je lah. Bukan nak pergi patah. Nak derah. Tidak lenyek lori kawan tu. Zaman saya nakal dulu, saya main alat muzik. Tapi bila saya tahu dah, saya tak main dah. Tapi kila ni teringin pula nak main sikit-sikit. Boleh tak? Muzik ni khabar ada 3 pandangan ulama'. Kita khabar khulasah je lah. Sebenarnya pandangan Imam Ghazali, jangan sampai dia menjadi keperluan dalam hidup kita. Jangan berlama-lama dengan muzik. Sekadar hiburkan hati. Dan jangan ada perempuan bernyanyi melainkan mahram. Jangan ada hidangan arak. Dan jangan kita menghiburkan orang yang buat maksiat dengan sebab permainan kita. Apakah hukum tanpa poster bila nak ngundi kat gini? Niat saya nak cari duit saja. Adakah saya bersebahak sama dengan orang-orang yang menentang ulama'? JKK yang suruh. Aduh lah. Jadi dia kata nak cari duit saja bila nak ngundi. Jadi tak kira lah ngundi ke apa ke, tak ngundi ke, dalam kehidupan kita Allah kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan, yang ni haram kamu tolong perkara-perkara dosa atau permusuhan. Jadi di antara perkara dosa ni contohnya benda-benda yang haram. Batu haram kita pakai baju-baju yang ada syiar yang haram. Seperti baju kasbek, baju arak, syarikat arak, dikira bertolong iklan. Syiar haram. Kerana arak tu haram. Kalau company tu mana produk tu tidak haram, tak haram kita pakai. Walaupun orang kafir buat. Umpama orang kafir dia buat kereta Ferrari, dia kata, kita pun pakai baju Ferrari. Dan Ferrari ni haram tak? Tak haram. Dia bukan produk yang haram orang Islam guna. Cuma kita tak ada pitih nak beli. Ada pun arak haram. Maka lambang arak tu dipanggil kita mengembangkan syiar dia. Begitu jugalah dengan poster, dengan banner. Kalau benda tu yang haram atau benda yang menunjukkan sokong pada kezaliman dan benda yang haram, maka haram kita buat poster, buat banner. Contoh kata bab pilihan raya dalam bab konsert yang haram. Umpamanya konsert orang puan nak nyanyi, 4 orang penyanyi dandut. Contoh
Nak, atau penyanyi orang puang daripada Kuala Lumpur. Kita pun buat anak panah. Nak, masuk ke sini. Masuk kita dak pergi. Atau kita buat banner. Nak, konsert. Akademi Fantasia. Kita tukang buat banner tu. Tu kedai iklan tu bertanggungjawab. Kalau konsert kaki ada orang puan nyanyi, ada gairah, ada nampak betul padang, ada joget pengalaman haram, maka ke kedai banner dapat dosa juga. Sekadar mana orang baca banner tu. Faham lagi? Gitu lah. Padahal kedai iklan tu dia buat je. Dia mari dengar malam ni. Dia tak pergi kat konsert. Dia mari dengar, dia boleh pahala. Tapi 1000 orang baca banner dia, pergi tak kena, 1000 dosa dia dapat. Sebab Allah kata, wala ta'awanu alal ismi. Nah, begitu juga dengan syiar. Rasa masalah parti-parti pemerintah. Ya, jadi kalau parti itu maknanya benda yang baik, syiar yang baik, benda yang menyebelahi Islam, maka tak ada salah. Mu nak tapek tadai pun tak ada masalah. Nah, tapi kalau benda tu zalim, benda tu penipuan, benda tu maksiat, benda tu engkar hukum Tuhan, menggalakkan maksiat dalam negara, menyekat benda-benda yang baik daripada agama. Hak sekolah maknanya hak sekolah pakai skirt nampak punggung pun tak salah, pakai serban kena buang sekolah, undang-undang hudud tak lama dilaksanakan. Nak ugu pula negeri yang nak laksana hudud, nak takak dan sebagainya. Nah, kalau itu jelaslah benda ini, parti ini maksiat, parti ini derhaka kepada Allah. Bila benda jamaah atau kumpulan itu derhaka kepada Allah, tak bolehlah kita nak tupang-tupang kembangkan syiar dia, walaupun niat nak ambil piti. Faham? Jadi fattakullah, takutlah kepada Allah. Rezeki Allah lebih baik lagi. Hak molek-molek lagi. Bukan nak kata parti ni molek, parti tak molek, kita tengok sendiri. Pilih sendirilah. Kita ada akal, pandu dengan agama. Jangan pandu dengan piti. Pandu dengan piti beres belaka bawah. Beres belaka. Dakang setiap syiar kalau baik tak ada masalah. Hak tukang paku saja je. Boleh pahala juga. Tak usah kata tukang buat banner. Tapi kalau syiar yang tak baik, bendera dia pun haram kita akak, kita gantung dan sebagainya. Jika mereka ini salah pada syiar. Nak tahu salah tak salah, jangan baca surat khabar belah ni, surat khabar belah ni. Buka Quran, buka hadis. Yang menggalakkan maksiat jelas golongan yang salah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi